Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni, malam yang ke-19 bagi bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tidak bercadang untuk ambil masa yang panjang pada malam ni kerana saya agak keletihan. Tadi siang saya puasa. Jadi untuk mengambil peluang dan ruang yang ada pada malam ni, dapat kita kongsikan satu dua perkara, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu kaedah dalam bahasa Arab mengatakan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Sesuatu yang banyak nama menunjukkan tanda mulianya penama tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama, dan nama-nama Allah semuanya maknanya baik-baik. Itu menunjukkan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ratusan nama, banyak nama Nabi, dan semua nama-nama tadi maknanya baik, menunjukkan tanda mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan Ramadan yang kita duduk sekarang. Tuan-tuan, bulan Ramadan bulan yang banyak nama. Orang panggil dengan bulan Ramadan, orang panggil dengan bulan puasa, orang panggil dengan bulan Quran, panggil dengan bulan Sabak, orang panggil dengan bulan sedekah, macam-macam. Nama Ramadan ni macam-macam. Menunjukkan betapa mulianya Ramadan Al-Mubarak, bulan yang kita sedang berada dan menikmatinya sekarang. Jadi tuan-tuan, salah satu nama daripada bulan Ramadan, salah satu nama yang dikenali dengan Ramadan adalah bulan rezeki. Ini bulan yang Allah limpahkan rezeki sangat banyak. Tuan-tuan, ada orang yang berniaga hanya bulan Ramadan, tuan-tuan, dia boleh makan setahun. Berniaga sebulan ya, makan setahun. Rojak simpang 3. Muka ni pirah. Tengok muka pun tahu. Rojak, laksa, bihun sup, cok udang, cendol, leci kang. Lepas tarawih pukul 10.30, 11 orang pergi penuh. Sampai 2 pagi, 2.30, 3 pagi. Tuan-tuan, dia berniaga sebulan sahaja Ramadan, tapi dia boleh makan setahun. Punya dahsyat rezeki Allah bagi bulan Ramadan. Dahsyat. Dan rezeki yang Allah bagi ni tuan-tuan bukan takat kepada manusia, tapi bahkan makhluk Allah yang bernama binatang pun rezekinya melimpah ruah dalam Ramadan. Kalau saya boleh buat contoh mudah, tuan-tuan sekalian, kalau sebelum ni ayam-ayam yang duduk belakang rumah hanya makan cacing dan dedak, masuk-masuk Ramadan, mereka tukar menu 30 hari. Tukar semua. Hari-hari mereka akan tukar menu. Hari pertama orang buka puasa, tuan-tuan sekalian, esok mereka tukar menu. Kita puasa baru ni hari Selasa. Tuan-tuan, pagi Rabu, ayam tukar menu, tak makan dah dedak. Dia tak makan dah cacing. Hari pertama makan seri muka. Orang makan buka puasa tak habis. Seri muka makan, manis melecah. Esok, tuan-tuan sekalian, bapak dengan mak ayam semangat. Nak tengok menu apa pula. Tuan-tuan larilah keluar pagi-pagi nak cari makan. Keluar pula, pepak-pepak, sengap dua-dua. Kokok apa pun nak, sengap. Duk lama baru bunyi sikit suara tu. Bila tanya apa siapa yang sengap ni, rupanya tertelan cendol, sejuk. Hari kedua makan cendol pula. Hari ketiga anak pula cepat-cepat kalut nak makan anak ayam. Keluar dulu pada mak dengan bapak dia. Tuan-tuan, anak-anak ayam makan-makan terbang rata. Naik atas pagar, masuk kat rumah orang. Naik atas pokok, masuk longkang. Macam-macam. Duk tak sengang. Duk rata terbang. Pasal apa ni? Tuan-tuan, cek-cek rupanya tertelan jeruk cabai Melaka. Pedah. Anak ayam. Hari lain pak tak pergi keluar. Hampa ni makan ikut suka, tak tengok langsung. Jadi ayah kan keluar cek dulu. Jadi si bapa ayam keluar untuk cek makan apa yang ada. Mak dengan anak-anak tunggu kat reban. Tuan-tuan, tunggu-tunggu tak balik pak tu.
Tunggu tak balik. Sepak ni. Mak ayam risau dah. Bawa anak-anak dia pergi tengok. Rupanya pak ayam dah suku nyawa dah. Nak berjalan tak boleh. Duduk tak boleh. Suku nyawa. Nak nyawa tak boleh. Maka si ibu tadi cepat-cepat buat bantuan pernafasan. Berjaya selamatkan bapa ayam. Lepas tu tanya, kenapa jadi macam ni? Bapa ayam kata, tertelan buah Melaka. Dah rengkung ayam sak mana? Lekat. Contohlah kalau saya boleh buat kiasan tuan, tiap-tiap hari tukar menu. Ayam. Rezeki melimpah ruah sungguh Ramadan ni. Dahsyat sungguh Allah bagi. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sebalik rezeki yang diberikan oleh Allah, ada satu ulama daripada Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, yang wafat pada hujung tahun 90-an kalau tak salah, menjadi kebanggaan rakyat Mesir. Syekh Sya'rawi ni tuan, kebanggaan rakyat Mesir. Bayangkan tuan-tuan, syarahan beliau didengari oleh para alim ulama. Tok-tok guru nak naik, nak pi pejabat, nak pi bincang pasal fatwa ke apa ke, nak kereta pasang kaset dia, dengar. Kok-kok dapat ilmu tambahan. Tok-tok guru pun dengar kaset dia, makcik jual sayur belakang bangunan pun dengar kaset dia. Maksudnya, syarahan dia boleh didengari oleh semua lapisan. Hak cerdik, faham cara cerdik. Hak korang, orang awam ni faham cara orang awam. Serampang dua mata. Oh, dahsyat. Orang alim. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa kata Syekh Sya'rawi? Syekh Sya'rawi bila sebut berkaitan dengan rezeki, dia kata, rezeki yang diberikan oleh Allah ini ada beberapa tingkatan. Ada beberapa peringkat, darajat. Kalau saya boleh sebut cara ringkas, tuan-tuan sekalian, ada rezeki yang berada pada darjat yang paling bawah. Disebutkan sebagai adna darajat, ada a'la darajat, ada afdalud darajat, ada tamam darajat. Ada beberapa peringkat. Jadi kita nak tengok satu persatu rezeki dan mengikut peringkatnya. Semoga kita dikurniakan segala rezeki mengikut setiap peringkat. Cara ringkas lah. Baik. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kata Syekh Sya'rawi, rezeki yang berada pada peringkat yang paling bawah. Huwa adna darajat. Darjat yang paling rendah. Paling bawah sekali. Tapi rezeki daripada Allah. Tapi kedudukannya paling bawah. Apa dia? Rezeki itu datang dalam bentuk harta. Al-mal. Mal dalam bentuk harta. Ada seorang ibu berjaya dapat cabutan bertuah RM 1 juta. BSN. Kaya terus. Ada dapat cabutan bertuah kereta, dah dapat motor, ada dapat tanah, dapat rumah, macam-macam lah. Tuan-tuan, segala bentuk harta tadi adalah rezeki dan dia berada pada peringkat yang paling rendah. Tapi hak tu yang walikan. Sampai tak terawih. Terawih tak, pergi masjid tak, mengaji tak. Tak dan. Duk kalut ligan duit, harta. Sedangkan harta tu rezeki daripada Allah dan dia adalah peringkat yang paling rendah kali. Tapi hak itulah orang ligan. Kalut sungguh dengan duit, dengan harta dan seumpamanya. Ya, tak salah. Tuan-tuan, Nabi ajak kat kita doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, bagilah kat kami hidayah, bagi kat kami taqwa. Kurniakan kepada kami kesihatan dan kurniakan kepada kami kekayaan. Minta kaya. Tak salah kaya, tapi kena tahu dan sedar bahawa harta dan segala macam kekayaan tadi adalah rezeki pada peringkat yang paling rendah. Maksudnya ada peringkat yang lebih tinggi, lebih aula untuk kamu ligan. Kenapa nak ligan hak yang rendah? Jadi berbentuk harta tadi tuan adalah rezeki yang ada pada peringkat yang paling bawah. Satu. Manakala kata Syekh Sya'rawi, rezeki yang berada pada peringkat a'la, huwa a'la darajat, peringkat yang paling tinggi. Kalau boleh kita sebut adna di bumi, a'la di langit. Beza ni. Hak ni rendah, yang tinggi. Jadi rezeki yang dapat paling rendah adalah bentuknya harta. Siapa yang dapat rezeki yang paling tinggi, tuan-tuan, rezeki yang berada pada peringkat yang paling tinggi disebutkan al-afiyah, diberikan kesihatan tubuh badan yang baik. Itu adalah rezeki yang paling tinggi Allah bagi kat kamu. Lepas tu kalau tuan-tuan perhati bagi elok, rakyat Malaysia kita ni, kebanyakan bukan orang kaya, bukan ada duit. Saya pernah dengar ada katanya ada kajian yang dilakukan,
hampir 60% rakyat Malaysia tak ada duit simpanan RM5,000. Tak ada. Nak simpan duit 5,000 tak ada. 60%. Tapi bukan orang sana lah. Orang sana banyak. Tengok muka pun tahu. Tengok kepiah pun tahu. Duit melemak. Lepas tu saya buat main tabung. Pam sikit. Hampir 60% tak ada duit simpanan 5,000. Wallahualam lah. Sejauh mana sahihnya kajian tersebut. Cuma yang itulah gambaran yang kita dapat. Majoriti rakyat Malaysia ni B40. Golongan yang biasa. Bukannya kaya. Maksudnya, daripada bentuk harta, kita bukan orang yang dapat banyak. Harta yang banyak, tak ada. Adalah sikit-sikit ni. Tapi majoriti rakyat Malaysia telah diberikan rezeki yang paling tinggi, iaitu al-afiyah. Orang Malaysia sihat-sihat belaka. Kita duk kata Allah tak ada rezeki, aku hari ni tak ada rezeki. Dia duk kira harta tu. Yang rezeki Allah bagi berdiri tu. Hang boleh berdiri, boleh berjalan, boleh tidur, boleh makan. Bukan rezeki ke tu? Kamu telah dapat rezeki berbentuk kesihatan dan rezeki itu berada pada peringkat yang paling tinggi. Sihat. Lepas tu kalau diberikan pilihan nak pilih harta ke sihat. Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau tanya saya, sihat. Kalau tuan-tuan jawab sihat, saya nak jawab lain pula. Saya nak dua-dua. Harta pun nak, sihat pun nak. Cuma kalau kena pilih, sihat. Kerana itu rezeki yang paling tinggi. Lebih hebat pada harta. Ada orang ada duit banyak tapi tak sihat. Duit berjuta. Kereta mewah. Rumah luas. Tapi tak sihat. Tuan-tuan, kalau badan tak sihat, duk kereta sedap tak syok? Tuan-tuan demam, tak larat demam, tiba-tiba kawan ajak ronda naik BMW. Mau? Aku tak larat duk ronda berapa mah. Dia mula nak marah. Dia kawan duk demam. Main tang tak sihat, hang naiklah kereta mewah, kamu duduklah di rumah yang selesa, tak mau. Badan dia tak sedap. Dia tak syok dah nak kereta mewah. Tak sihat. Tapi duit banyak. Ada orang tu duit berlambak. Tuan-tuan, duit banyak, juta orang kaya. Tapi doktor pesan kat dia, dia hanya boleh makan bubuk, tapi tak boleh ada lada hitam. Bubuk boleh, lada tak boleh, daging tak boleh. Bubuk kosong, itu boleh. Kalau nak minum teh, gula tak boleh. Pula dah. Itu yang boleh, duit berlambak. Tuan-tuan sekalian, cucu balik dengan menantu balik, buka puasa di rumah. Cucu buka puasa makan chicken chop. Tok Wan makan bubuk kosong. Tengok cucu makan teringin. Mai kata Wan sikit. Tak boleh ayah oi. Doktor besar dah kan. Takkan tak boleh sikit aku teringin ni. Bulan puasa ni. Anak pun kesian. Potong sejorong bagi. Doktor besar dah. Tak boleh makan. Kena makan bubuk. Dia nak tak? Bagi. Dan lepas buka puasa, dia makan chicken chop. Lepas subuh tahlil. Meratik terus. Orang dah habak dah tak boleh. Duit berlambak tapi tak sihat. Buat apa? Baik sihat macam kita ni. Duit tak ada tapi sihat. Hang tak roti john hangit boleh pedih lepas tu Tak pernah tolak Badan sihat. Mainlah suami tambah pun. Try semua. Takoyaki kan. Makanan Jepun pun dia balas. Jepun dia balas. Arab dia balas. Western dia, semua hentam. Sihat. Tak ada masalah. Rezeki itu Allah bagi yang a'la. Semua sihat. Cuma tuan-tuan sekalian, kalau badan sihat, tapi kalau duit tak ada pun tak jadi tak. Badan sihat, tapi duit tak ada. Nak makan roti john, kena buka puasa di surau. Nak beli tak mampu, RM7. Makan modal tu. Jadi buka puasa di surau. Tu pun harap Tok Bilal pergi beli roti john tu. Kalau tak beli, makan kurma kotak tu. Tuan-tuan, badan sihat, ya kita nak. Macam tu kat kita nak harta, dua-dua nak. Tapi kalau tak dapat harta yang banyak, kita wajib kena bersyukur kerana Allah telah bagi kesihatan. Kerana kesihatan adalah rezeki yang paling tinggi. Lebih hebat berbanding harta. Baik, itu peringkat kedua. Kemudian kata Syekh Sya'rawi, tuan-tuan, setelah peringkat yang rendah kita sebut harta, peringkat yang tinggi disebut sebagai kesihatan, ada peringkat yang lebih power, namanya afdalud darajat. Peringkat yang lebih afdal. Dah kalau hak nombor 2 tinggi pada nombor 1, tu dah hak nombor 3 lagi power lah. Dia potong balik 2 ni.
Serupa seorang majikan nak cari pekerja, dia buat temu dura. Jadi pekerja datang ke pejabat nak temu dura. Tuan-tuan, soalan yang ditanya oleh majikan satu soalan yang sama Cuma dia nak pilih siapa yang bagi jawapan paling padu. Jawapan yang mantap, yang paling power, dialah akan diterima. Soalan sama. Tuan-tuan, bila masuk saja orang yang nak temu dura tadi, dia pun tanya soalan, apa benda yang paling cepat dalam dunia? Apa dia? Tuan-tuan, kawan hak pertama ni jawab, perkara yang paling cepat dalam dunia, pemikiran. Fikir. Tolong jelas tengok, saya tak nak faham lah. Dia kata manusia ni baru fikir nak pergi umrah, otak dia duduk tawaf Kaabah. Sampai terus sana. Lajunya pemikiran dia. Tuan-tuan baru fikir sekarang, duduk bayang rata lah. Dia boleh pergi jauh. Punya cepat. Kita boleh terima munasabah, keluar dulu. Nanti kami akan semak yang mana yang paling power. Panggil pula yang kedua. Mai pula yang kedua, tuan-tuan, soalan yang sama ditanya, apa perkara yang paling cepat dalam dunia? Lalu kawan hak muk dua ni jawab, yang paling cepat dalam dunia, current. Elektrik. Apa hujah? Baru petik switch, nyala lah. Cepat. Tuan-tuan, kalau bangunan panjang, petik tang ni menyala sana. Petik ni sak litar pintah, tuan-tuan, sak kerana benda elektrik tadi ni menyebabkan boleh terbakar. Cepat. Hujah dia. Munasabah, keluar dulu. Panggil pula yang ketiga. Katanya orang ketiga hak mai tadi, tuan-tuan, kalau tak salah orang Astana. Kalau tak salah lah. Dia masuk, ditanya soalan kat dia, apa perkara paling cepat dalam dunia? Tuan-tuan, dia pun jawab, perkara yang paling cepat dalam dunia adalah cirit. Dah jam dah hang minta munasabah langsung. Orang ni jawab betul juga, gagah habis. Dia boleh jawab cirit. Jadi kawan ni kata, tolong perjelas tengok. Saya tak nak dapat nak relate. Jadi kawan ni kata apa? Tuan, main dengan cirit ni, pikir pun tak dan, switch pun tak dan, tekan lah. Dia potong terus dua tu. Boleh kat dia? Tengok main. Maknanya, tadi jawab power dah. Main ni lagi power. Lagu itulah bahasa mudah. Dah kalau adna darajat adalah harta, a'la darajat adalah kesihatan. Dua-dua tu pun kita nak. Tuan-tuan, rezeki yang peringkat ketiga dipanggil afdalud darajat. Yang ni lebih power daripada dua ni. Apa dia rezeki paling afdal? Kata Syekh Sya'rawi. Tuan-tuan, kata Syekh, rezeki yang disebut sebagai afdalud darajat apabila kamu dikurniakan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu rezeki yang paling afdal. Saat dapat anak soleh solehah, dua tadi tak dapat apa? Dia tak kelapak dah. Dia akan bahagia dan seronok kerana dia dapat yang afdal sekali. Nak buat apa lagi hak bawah ni? Tuan-tuan, kalau dapat alhamdulillah, harta ada, kesihatan ada, anak pula soleh solehah, bonus lah. Tapi kalau tak dapat dua ni, tiba-tiba Allah kurniakan kat dia anak soleh. Dia harta tak ada, badan pun tak nak sihat, tapi anak dia soleh, nak baik. Walaupun tak kaya mana, badan tak sihat, tapi hidupnya bahagia. Sejuk perut dia tengok anak. Anak soleh. Semayang, tutup aurat, taat kepada Allah, hormat mak bapak, tak pernah mengeluh, tak pernah cakap kasar. Dan nak apa ni? Ada orang duit berlambak, harta banyak, sihat pun sihat, tapi anak maki dia berkandang. Anak tak hormat dia. Puasa tak balik main tengok. Mak duit berlambak, duk bagi kat anak ni mewah-mewah. Bulan puasa ni dah 19 malam dah buka puasa. Tuan-tuan, anak dia sekali pun tak boleh buka puasa dengan dia. Duk syok enjoy di luar. Tah puasa pun tak, dia tahulah. Duit banyak. Sihat-sihat. Tapi apa guna kalau anak jahat? Tapi kalau dapat tiga-tiga, alhamdulillah. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, anak yang soleh adalah rezeki yang paling afdal dikurniakan oleh Allah. Apatah lagi tuan-tuan, berada di akhir zaman, yang Nabi sebut akhir zaman, banyak anak-anak akan derhaka pada mak bapak ni. Banyak. Antara tanda akhir zaman, anak-anak derhaka. Jadi nak jumpa hak soleh tak ramai. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah yang ibu-ibu yang hadir pada malam ni, kita semua ada anak. Kita semua ada anak dan kita juga bergelar seorang anak. Jadi kita tak tahu kita ni anak soleh ataupun tidak, anak-anak kita ni anak soleh ataupun tidak, tak tahulah.
Sejauh mana kesolehan yang kita boleh sebut? Wallahu alam, sejauh mana yang telah kita lakukan kebaikan kepada mak bapak kita, anak-anak kita ni baik ke tak tahu. Kecil-kecil biasalah dengar. Dia mula membesar, umur dia 18, umur dia 22. Dia dah mula buat haluan dia sendiri. Waktu tu macam mana dia dengan mak bapak ni? Na'udzubillah. Ramai orang nak biadab dengan dia. Lepas tu Allah sangat murka kepada anak yang biadab kepada ibu ayah, sehingga dia letakkan dosa besar selepas syirik, derhaka pada mak bapak. Syirik dosa paling besar. Lepas syirik, derhaka pada mak ayah. Quran pesan kat kita bukan takat nak maki, cakap pun tak boleh. Allah larang. Tak boleh. Kerana mak dan ayah kamu telah korban segala-galanya untuk kamu. Kamu nak cakap lebih kurang kan dia? Jangan biadab. Allah marah. Tuan-tuan, 3 Ramadan, hari ni dah 19. Kita puasa hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari ketiga Ramadan, anak saya masuk wad. Saya belah, jaga di wad. Batuk-batuk, penat, kuman paru-paru pun masuk wad, tahan wad. Duk sehari jaga anak di wad, hari Khamis jaga anak, hari Jumaat, anak sulung, nombor 2 masuk wad dulu. Hari Jumaat, anak sulung pula duk muntah-muntah. Saya kena buat main cek, kena tahan wad agak. Tengah malam Jumaat tu masuk. Jadi saya bagi tahu kat misi, tolong ejah katil duk sebelah-sebelah. Sebab saya nak jaga. Saya nak jaga dua-dua. Si mak tak boleh, ada baby di rumah. Saya nak jaga. Jadi minta tolong ejah katil duk sebelah-sebelah. Mereka tanya, boleh tak jaga? Rembo. Untuk tanya pula. Tengap tak kata apa. Jaga dua-dua. Tuan-tuan, anak demam kita nak tidur tak? Tuan-tuan, anak demam suhu 38, 39, naik sampai 40. Tuan-tuan nak lena? Jiwa seorang ayah nak tidur? Pakai dak lah. Hari jelum kawan ni, pegang ni, panas, jelum lagi. Gutulah rutin. Makan ke mana, tidur ke mana, sok ke mana, semua terabuk habis. Nak jaga budak. 2 orang pula tu. Kangkang. Tuan-tuan, saat duk jaga anak tadi, kita jiwa sebagai ayah duk jaga anak, tuan-tuan saya terfikir, kalau macam ni saya jaga anak-anak, kasih kepada anak tadi, kita jaga metara tu, saya yakin dan pasti mak dan ayah saya jaga lebih pada tu lagi masa saya kecil tu. Mereka jaga lebih. Dah kalau tuan-tuan sayang ke anak tuan-tuan, tuan-tuan kasih pada anak tuan-tuan, tuan-tuan kena reti dan faham, dulu kita kecil, mak pak kita lebih pada tu lagi boleh jadi. Kita jaga pada kecil, jaga pergi elok, tak mau pergi sakit demam, jaga elok. Main-main besar dia maki kita. Ram je, dah tunggu. Tak panas. Belah pergi kecil, jaga pergi elok, bagi makan, bagi kasih sayang, curahkan segalanya, bagi yang terbaik. Main-main besar lawan kita, maki kita, jerkah kita. Lepas tu Allah marah. Lepas tu kalau dikurniakan anak yang soleh, kamu telah dapat rezeki yang paling afdal. Anak boy. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut apa? Kata Nabi SAW, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Kamu buat baik kat mak pak kamu, Allah akan pastikan anak-anak kamu buat baik kat kamu. Jadi kalau anak kita buat lebih kurang kat kita, tuan-tuan kena cek balik. Boleh jadi kita dah buat lebih kurang kat mak pak kita. Allah bayar cash. Ada yang rawat lah anakku, kau ajak lah, tak jaga hati. Hang jaga ada hati dengan mak. Boleh jadi Allah bayar cash kerana kamu buat lebih kurang mak pak kamu, anak kamu jadi macam tu. Jadi nak dapatkan anak yang soleh, anak yang baik tadi, sudah semesti bermula pada kita. Jadi dulu anak soleh pada mak pak kamu. Doakan mereka, jenguk mereka, jaga kesihatan mereka, pantau mereka punya kehidupan, ambil berat pasal dia. Jadi yang terbaik untuk mak pak kamu, Allah akan pastikan anak kamu adalah anak yang baik untuk kamu kelak. Kalau dapat anak soleh, tuan-tuan telah dapat rezeki yang paling afdal. Anak soleh ni bukan bermakna ikut saja pak dia tak. Soleh tadi apabila dia jaga hubungan dia dengan Allah, semayang, puasa, tutup aurat, hormat mak bapak, baru soleh. Ni dengan mak pak cakap elok, mayang tak? Soleh pada bapak apa? Jangan nampak soleh dengan mak cakap elok, mayang tak? Soleh ke tu? Soleh lah anak dia Muhammad soleh. Pula dah. Itu nama. Tak, siapa yang dikurniakan anak soleh, anak yang baik,
dia sebenarnya telah dapat rezeki yang paling afdal. Baik. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu darjat yang ranking tinggi tu. Maksudnya harta rezeki, kesihatan pun rezeki, tapi anak soleh ini rezeki yang paling afdal, lebih pada dua tadi. Dan peringkat yang paling power, kalau orang Kedah kata habis meta. Tuan-tuan disebut sebagai rezeki yang tamam. Peringkat yang sempurna, tuan-tuan apabila kamu dikurniakan rezeki berbentuk Allah redha ke atas segala yang kamu buat atas dunia. Kamu mendapat redha daripada Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, kalau Allah redha dengan kehidupan kita, itu rezeki yang paling perfect. Kalau dapat redha Allah, tiga-tiga tadi tak dapat pun apa. Hak ni paling penting. Redha Allah terhadap kehidupan kita. Allah tak bagi harta kat dia miskin. Dia tak sihat, dia sakit. Anak-anak dia pun jahat. Tuan-tuan, saat dia dapat rezeki, kalau dapat harta banyak, dia bersyukur. Kalau dia miskin, dia sabar. Kalau dia sihat, dia bersyukur. Kalau dia sakit, dia sabar. Kalau anak dia soleh, dia syukur. Kalau anak dia jahat, biadab, dia sabar. Kerana dia tahu semua tu Allah yang jadikan kepada dia. Dia redha dengan segala ketetapan Allah. Dia ni akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dah mula kalau Allah redha anak boy. Allah redha. Hak tu doa duk minta tiap malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, minta redha syurga, minta redha syurga. Kalau Allah redha, syurga nampak kita. Jadi setiap amalan yang kita buat, kenapa puasa? Semoga Allah redha. Kenapa semayang? Semoga Allah redha. Kenapa sedekah? Semoga. Semua hak kita buat tadi kerana mencari redha Allah. Itu tujuan paling utama. Didik anak ke, semayang ke, sedekah, apa saja lah buat. Kenapa ni? Semoga Allah redha dengan apa yang kuat. Dan tuan-tuan kena maklum, redha Allah disembunyikan dalam ketaatan. Redha kena cari dalam taat. Tetapi disembunyikan pula. Tak tahu tang mana. Boleh jadi tang semayang, boleh jadi tang puasa, boleh jadi tang sedekah. Tak tahu. Tuan-tuan, kenapa disembunyikan redha tadi dalam taat? Supaya manusia tidak memilih-milih untuk melakukan kebaikan. Ada saja ruang buat baik, dia akan buat kecil ke besar. Tak nanti besar. Ada ruang baik, buat. Tuan-tuan, ada orang duk nampak redha Allah pergi haji 14 kali. Umrah 18 kali. Moga Allah redha. Belum tentu. Boleh jadi dia ambil tik cicak atas kapek, buang. Hak tu Allah redha. Tak makan modal pun. Tak, dia pilih nak buat besar-besar. Hak kecil tak mau buat. Sedangkan tak tahu redha Allah nak jatuh tangan. Dalam hadis Nabi sebut, ada seorang lelaki, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seorang lelaki sedang berseronok dalam syurga. Dia sedang menikmati nikmat yang berbagai dalam syurga. Kerana menghilangkan sepuhun kayu yang ada di tengah jalan yang boleh menyakitkan orang Islam. Dia jalan-jalan tengok ada kayu, dia angkat kayu, dia buang. Takut-takut kena orang. Simple ya. Angkat kayu, tauk tepi. Tuan-tuan, kerana perkara tersebut, syurga nampak dia. Habis tu, kami tak ada kerja, tunggu tepi jalan angkat kayu. Tuan-tuan, bukan isu kayu tu. Isu dia, jatuh redha Allah dengan kebaikan yang dia buat. Allah redha. Ada orang Allah redha ketika dia pimpin orang tua jalan. Tengok ada orang tua lintas jalan, dia pun bawa, meh, saya pakcik, saya tolong bawa. Satu langkah demi langkah tu, jatuh redha Allah, syurga nampak dia. Boleh jadi. Pimpin orang buta ke, orang tua-tua lintas jalan. Cuma tuan-tuan, ada kes berlaku, dia tengok ada orang tua nak lintas, dia kata kena buat baik ni. Jangan pilih. Dengar ada sekirah kan? Beramai terus. Dia parking kereta tepi, dia pegang pakcik, mai saya bawa. Dia kata tak apa. Mai. Dia tahan kereta. Highway tu 4 line. Besar. Dia tolong jaga, mai saya bawa. Tahan kereta ni, lintas jalan. Tuan-tuan, bila berjaya bawa orang tua tu lintas, dia rasa seronok kerana puas boleh tolong orang. Mengharapkan redha Allah. Tuan-tuan, lepas dia bawa orang tua tu lintas, orang tua tu bebai. Lempak habis beg-beg. Maki dia. Dia dah buat, pakcik saya tolong ni nak cari redha. Dia kata, redha torak hang. Aku baru pergi belah ni. Hang main tang ni pula lah. Hang ingat senang nak lintas dia tak ni. Kawan lintas kat suku mau. Hang pun hantar balik belah ni. Maksudnya nak buat baik, tanyalah dulu. Jadi tuan-tuan, walaupun ketaatan tadi boleh kita lakukan tak kira kecil dan besar, kerana kita nak mencari redha Allah yang disembunyikan dalam ketaatan tadi.
Maka siapa yang dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapat rezeki yang paling sempurna. Maka tuan-tuan, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mengharapkan daripada Allah dengan berkat bulan Ramadan Al-Mubarak, malam-malam yang mustajab doa, ni dah penghujung Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan berdoalah semoga keempat-empat peringkat tadi diberikan pada kita. Rezeki yang dimaksudkan tadi, harta pun kita nak, kesihatan pun kita nak, anak soleh pun kita mau, dan yang paling kita nak adalah Allah redha dengan kehidupan kita. Apa saja kerja buat kita, moga-moga Allah redha. Kita jadi polis, cikgu, tentera, kerani, tukang mesyir rumput, buatlah kerja apa pun, semoga Allah redha. Dah kalau Allah redha, tuan-tuan, jadi apa pun tak ada masalah, kerana kita yakin kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, semoga ada manfaat perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah ada masa lapang, umur panjang, kita jumpa lagi masa akan datang. Tahniah kepada tuan-tuan yang masih lagi diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah sampailah pada malam yang ke-19. Doa semoga Allah bagi kekuatan sampai mati. Ramadan dapat buat sampai habis, lepas Ramadan terus lagi buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam, insya-Allah ada rezeki mak panjang masa lapang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya lupa, saya dah buat tabung di luar. Tabung tu untuk pembinaan masjid Sekolah Menengah Islam Darul Izzah, Kampung Perupuk Yan. Mereka tadi pun suruh saya pergi tengok. Masjid tu dah buat projek tu 10 tahun dah, tapi tak siap-siap. Terbengkalai. 10 tahun dah bina tak siap. Rangka masjid dah ada, tapi dalam ni kosong. Jadi nak bagi jalan, nak bagi selesai pun, maka minta tolong saya untuk pergi tak mana pun, mereka kata carilah. Tak dapat banyak pun, sekurang-kurangnya boleh berjalan projek tersebut. Jadi saya bawa pada malam ni, tak tabung di belakang tu. Tuan-tuan bolehlah buruh dekat mana mampu. Semoga Allah gandakan ganjaran diberikan kepada orang yang infak pada jalan Allah. Dan semoga jatuh redha Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang telah tuan-tuan infakkan. Jadi saya tak di belakang tu, tuan-tuan boleh buruhlah dekat mana ada. Kalau tak bawa duit, saya tunggu pergi bilik ambil. Tak masalah, boleh? Jadi orang nak buat baik, kita tolonglah. Wallahu alam, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.